اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر Tuan-tuan yang hadir, hendaklah kita berjaga diri dengan bercakap-cakap ketika khatib sedang membaca khutbah, kerana demikian itu akan menghilangkan pahala jemaah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kunta li yawmal jum'ah ansit al-imam yaktub faqad laqaw." Rawahu Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. الحمد لله الذي قص شهر رمضان بالفضل والإحسان
وجعله موسما لنيل العفو والغفران. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, yakni dengan melakukan segala arahannya dan meninggalkan segala larangan dan tegahan Allah Subhanahu wa taala. Moga sedikit daripada usaha kita dalam melakukan ketaatan ini akan membuahkan hasil kebaikan buat kita di dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat kelak. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, hari ini merupakan hari Jumaat yang penuh barakah. Kita menikmatinya di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan sepanjang Ramadan yang telah berginjak meninggalkan kita ini akan menjadi saksi kebaikan yang kita lakukan, dan kita juga amat berharap moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan yang telah kita lakukan. Beruntunglah bagi mereka yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmatnya, diberikan keampunan atas segala kesalahan-kesalahan yang telah lalu, dihadiahkan dengan pahala yang sangat banyak, dan berhasil mendapat rahsia puasa yang terbesar, yaitu ketakwaan yang jitu. Dalam meraih sesuatu yang besar artinya, pastinya terdapat pelbagai ujian yang harus kita lalui dan harungi. Namun, sebagai individu beriman yang benar-benar mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba yang bertakwa kepadanya, madrasah Ramadan sudah tentunya memberi kesan yang sangat mendalam ke arah mendidik nafsu dan diri kita. Singkapkan kembali kisah perjuangan sabar kita dalam menempuhi hari-hari pada bulan Ramadan. Adakah berbaloi sebulan perjuangan untuk bersabar yang telah kita lalui sepanjang Ramadan untuk kita tinggalkan begitu saja setelah munculnya sinar Syawal nanti? Justru jadikanlah Syawal ini juga penyambung kepada erti sabar yang telah kita perolehi ketika Ramadan. Mohon dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati yang sabar ketika Ramadan dapat kekal berada sepanjang 11 bulan yang berbaki mendatang. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Yang bermaksud, dan orang-orang lelaki yang berpuasa
serta orang-orang perempuan yang berpuasa, dan orang-orang lelaki yang memelihara kehormatannya, serta orang-orang perempuan yang memelihara kehormatannya, dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak, serta orang-orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak. Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, sesungguhnya terdapat dua golongan manusia yang terbentuk setelah Ramadan berlalu pergi. Pertamanya, insan-insan istimewa yang sentiasa akan mendambakan dan merindukan Ramadan serta kelebihannya. Mereka ini akan sentiasa istiqamah dalam melakukan ibadah dan memeriahkan bulan-bulan lainnya dengan ibadah yang berterusan, serta memperbaiki akhlak dan ibadah bagi selayaknya menjadi tetamu istimewa lagi pada Ramadan yang akan datang. Moga-moga kita semua menjadi insan yang terpilih ini. Amin ya rabbal alamin. Apakah sebabnya Ramadan itu sentiasa dinantikan walaupun baru sahaja berlalu pergi? Sesungguhnya manusia yang bijak pasti tidak akan melepaskan peluang berada di gedung pahala dan pengampunan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Man shama yawman fi sabilillah ma'addallahi wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari api neraka sejauh 70 tahun jarak perjalanan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bahkan jika seseorang itu telah diberikan kabar gembira dengan balasan syurga setelah beramal, maka sudah semestinya insan tersebut telah mendapat keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi insan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, yang kedua, insan-insan yang tidak merasai kenikmatan berada di bulan Ramadan. Bahkan Ramadan itu tidak memberi kesan yang baik sedikit pun, sama ada pada ibadah, akhlak ataupun kehidupan mereka. Kehidupan mereka di dalam ataupun di luar Ramadan sama sahaja. Ibadah salat tetap diabaikan, Al-Quran ditinggalkan, puasa tidak diendahkan, akhlak mulia makin dinafikan. Bahkan golongan ini jualah kadang-kadang yang menghilangkan kemuliaan Ramadan dengan kemaksiatan serta kelalaian yang berterusan. Jika berpuasa pun tiada sesuatu kebaikan bagi puasa mereka kecuali lapar dan dahaga semata-mata demi masa. Sesungguhnya golongan ini adalah golongan yang sangatlah ruginya di dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda yang bermaksud daripada Sayyiduna Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Ketika baginda menaiki anak tangga yang pertama, baginda menyebut amin. Kemudian apabila menaiki anak tangga yang kedua, baginda menyebut amin. Kemudian apabila menaiki anak tangga yang ketiga, baginda menyebut amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mendengar engkau menyebut amin sebanyak 3 kali. Baginda menjawab, ketika aku menaiki anak tangga yang pertama, Jibril datang kepadaku dan berkata, celakalah seseorang hamba yang bertemu dengan Ramadan, tetapi keluar daripadanya tanpa keampunan dosanya. Lalu aku pun menyebut amin.
Begitu juga Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Rabb sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rabb qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Yang bermaksud, boleh jadi orang yang berpuasa itu tidak mendapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Dan boleh jadi orang yang berqiyam itu tidak mendapat apa-apa dari qiyamnya melainkan hanya berjaga malam. Riwayat Ibnu Majah. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, Marilah sama-sama kita menilai kembali amal ibadah yang kita lakukan sepanjang Ramadan ini. Sama ada dilakukan kerana ianya semata-mata kemeriahan bulan Ramadan ataupun kerana Allah semata-mata. Sesungguhnya antara tanda sesuatu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah itu akan berterusan dilakukan walaupun di luar Ramadan. Dan di antara tanda-tanda juga adalah apabila melakukan sesuatu kebaikan, ianya akan membuahkan kebaikan yang lain pula. Kita harap Ramadan pada kali ini adalah antara Ramadan yang terbaik dan diterima segala amal kebaikan kita. Berbahagialah insan-insan yang menjadikan kehidupan mereka hanya sahanya kerana ibadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah matlamat kehidupan kita bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basharum mislukum yuha ilayya innama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-110, yang maksudnya sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadahnya kepada Tuhannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونصرنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنذر من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوا لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن مرحوم سلطان Badlisyah وولي عهده duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlisyah ibni Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah Allahumma wafi'ahum lis-sadat wa aslih bihumul ibad wal bilad waj'al at-taqwa lahum khayra zat innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin ibadallah إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة